Okay, Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat ber-PKP. Okay, saya dah cuci muka. Actually sebenarnya boring, kan? So terpaksalah buatlah apa-apa yang patut. Kan, dah selesai bagi anak-anak makan. Cik, macam ramai pula anak-anak kan? Yelah, anak-anak bulus ada apa semua. Okay, dah tatap muka suami yang tercinta, teman makan, apa semua kan. Lepas tu, barulah ada masa. Sebenarnya boring tau kat rumah. Paling klise ayat, tak apalah, at least duduk rumah, apa ni, inilah peluang untuk share ataupun spend time masa dengan family kan. Kau bayangkan kalau dah sebulan itu kau spend time tau, dah naik pening dah, rasa dah macam dah puas dah semua dah round of words nak borak tau. Memang dah tak ada benda dah nak borak dengan apa, family sendiri. Dengan mak pun duk hari-hari kita video call. Dah tak tahu nak cakap apa dah sebenarnya. Okay, so jomlah kita start bebel-bebel ni kan. Jomlah kita, saja je, saya memang tak ada rules. Saya memang tak ada yang apa orang kata, penjagaan ataupun makeup yang betul-betul rapi. Yang baru tengok tu, lah hai lah sikit, komen lah sikit. Okay, basically memang selalunya saya akan pakai ni dulu, Bio Essence. Saya spray je, lantak lah korang sebelum pakai ke, selepas pakai makeup ke. Memang saya lantak lah saya punya ni kan. Okay, spray. Ada orang pakai selepas makeup, orang spray. Saya ikut suka. Okay, lepas tu sikit. Okay, for your information, saya memang bukan orang yang natural beauty, tak. Okay, yang mana nampak calah-calah ni, minta maaf lah ya. Anak saya memang mengganas. Dia memang, kuku dia walaupun kita potong kuku yang kerap sekalipun, dia memang suka sangat duk cakar-cakar muka ni. Ni semua parut-parut cakaran anaknya. Ni yang latest punya apa, memang sakit weh. Ika Fika. Hai, ini Ika Fika ni one of my best friend masa zaman-zaman sekolah menengah. Kita orang memang kuat, sentiasa bersaing. Maths. Kita ada group. Siapa? Safika, Syaza, siapa lagi? Maybe Syafiq. Kan nama dia Syafiq, Naimullah, yes. Dan juga Mutu Kumaran. Memang kita orang 6 orang ni, memang kita orang sentiasa bersama-sama lah. Bukan sama-sama dalam apa orang kata, bila kat dalam kelas tu sama-sama kita buat kerja, discuss kan, kerja sekolah, tiru, itulah. Okay, and then saya pakai ni Safiranya Gold Essence. Ini. Okay, saya dah banyak. Jenis muka saya ni memang tak boleh maintain dengan satu produk dalam masa 6 bulan. So lepas 6 bulan, walaupun okay, contohnya saya guna Safiranya Gold selama 6 bulan. Selepas 6 bulan saya kena tukar. Walaupun in the same brand, maksudnya Safiranya yang lain-lain ke, Safi apa-apa ke, saya tak boleh juga, dia kena tukar. Muka saya memang macam tu. Jadi setiap 6 bulan saya sentiasa kena tukar produk. Sebab tu saya tak ada rutin harian. Hai Fika. Dah. Okay, sapu kat muka. Yang lain-lain tu say lah hai. Memanglah borak-borak sikit. Boring lah kot PKP. Asyik tengok TV, tidur, masak, cuba resepi tu, cuba resepi ni, bosan. Rumput kat luar rumah tu pun sehelai tumbuh pun dah cabut dah. Okay. Maaf lah, saya ni bukan natural beauty. Gambar-gambar dekat Facebook tu semua alah camera trick kan.
Jangan risau. Jangan ramai orang duk cerita-cerita cakap apa tau. Apa? Kita ni natural beauty, tak perlu makeup. Habis tu kalau muka kau memang dah sejak azali muka pecah macam tu, kau nak natural beauty macam mana lagi? Kan? Ada juga kita ni macam terima je lah apa yang kita ada. Ada orang tak perlu pakai makeup pun nak keluar pergi mana-mana. Ada orang pula kena pakai bedak sikit, baru nampak berseri. Ada orang pula memang nak kena fully makeup. Itu terpulang pada masing-masing. Kalau dah mereka dah dilahirkan tidak natural beauty, habis takkan muka kau macam muka mayat tu, kau nak pergi beli lauk, beli barang dapur. Nanti apa pula orang cakap kan? Nanti kan kata kau ni dah kenapa muka macam mayat aja kan. Okay, seterusnya saya pakai yang ni. Actually benda ni saya pakai waktu siang je. Ohana ni pakai waktu siang saja sepatutnya. Waktu malam untuk dekat tangan, dekat badan je. Tapi sebab saja kita pakailah kat muka. Lantak lah, tak ada rules lah. Korang punya muka, korang punya pasal lah. Korang nak tenyeh apa pun, tepung gomak sekalipun, tak kisah. Okay, dak sikit. Tak sikit-sikit je. Saya tak suka pakai krim yang banyak sebenarnya, sebab tak nak nampak sangat beza muka tu. Yelah kau lahir-lahir muka dah macam arang. Lepas tu tiba-tiba nak bubuh krim macam apa kan. Siapa-siapa yang tengok tu meh lah borak-borak sikit. Say hi. Okay, sapu sikit. Kau tenyel lah macam mana pun. Ada orang suka pakai berus. Saya ni tak ada berus. Berus sabut banyak lah kat toilet tu. Siapa-siapa yang tengok tu meh lah komen-komen sikit, borak-borak apa yang korang buat musim-musim PKP ni. Macam mana kerja korang, macam mana anak-anak korang. Ada tak anak-anak yang masa time-time PKP ni, ya Allah, dah 24 jam duduk rumah, makin degil ke? Bolehlah share-share juga tip macam mana nak tangani tu benda-benda macam gini. Okay, lebih-lebih ni kita sapu-sapu je lah kat tangan tu. Okay, nampak lah. For those yang jenis memang yang natural beauty tu, tolonglah, janganlah duk condemn orang yang kena pakai krim, at least bedak, lipstick sikit nak pergi, walaupun nak pergi beli roti sekalipun kan dekat kedai. Janganlah condemn, tak baik. Dan orang yang yang kena pakai makeup pula, walaupun keluar dekat-dekat je, jangan terasa cemburu. Okay, be on your, orang kata be your own self lah kan. Jangan nak terlalu cemburu sangat. Relax je. Anda kenapa pula ni? Okay, baru dia betul balik. Apa ni? Pika lagi lah pakai krim yang bedak je. Lain tak pakai, tak pandai pun. Betul. Memang saya lagi lah. Dia time ada function besar, sampai member dekat office tu saya cakap, Aisyah ni kau cantik ni mesti ada event. Mesti ada event je bawa cantik. Betul memang. Macam tu. Time kerja biasa barulah time kerja biasa pakai macam biasa je, krim dengan bedak muka. Bila ada event dekat office, contoh macam hari graduasi ke apa ke, kita perlu attend, ada meeting ke apa ke, barulah letak makeup sikit, lipstick sikit, eyeliner tu sikit. Jadilah apa-apa yang ada. Ni apa ke benda sebenarnya ni beli time tengah kaya itu. Tapi tak tahu apa function dia. Tak adalah kaya kan, biasalah teringin nak pakai ni. Benda ni pakai je lah, tenyeh je lah. Dia suruh tenyeh je. Alah, lantak lah, habiskan je lah. Tak tahu nak pakai kat mana. Suka hati lah. Daripada tak habis kan, baik pakai.
Serius, muka saya ni memang jenis macam mayat kalau tak make up. Tapi tak adalah 24 hours make up. Just at least pakai bedak lah kalau nak pergi apa. Nak pergi beli apa-apa ke kan. Dah berapa banyak petenyeh ni. Letaklah. Kadang-kadang kan duduk rumah ni, mungkin tak ada masalah orang yang dah biasa duduk rumah kan. Yang tak biasa ni, ya Allah, macam nak mental weh. Tinggal masuk rumah sakit jiwa je. Tapi tak apalah, ada hikmah kan. Siapa-siapa yang baru tengok tu, meh lah. Okay, bedak saya pakai yang ni, Maybelline. Kod dia ni. Ni kod dia. Nampak tak? Tu. Okay. Dia best sebab dia macam basah sikit dalam ni. So bila pakai tu macam okey sikit, macam rata kot pakai. Tengok ni kau, anak-anak kau. Hai. Anak aku ni bercala ni. Ni semua kerja dia ni. Dia memang suka cakap. Walaupun kuku dia kita dah potong, memang jenis tajam tau. Dengar tu suara dia dekat luar tu. Nak cerita sikit lah. Ni kan, dah musim-musim PKP ni kan. Korang, time-time ni lah korang kena belajar masak. Kalau mak tu rasa macam mak korang tu rasa macam hebat masak kan. Belajar dengan dia. So tak adalah alasan, alah I kerja lah, apalah, tak ada masa nak belajar lah, apalah, tak ada maknanya. Okay. Okay, kalau perasan, kalau macam muka saya ni cantik, konon lah. Kalau rasa kan, tengok macam okeynya muka Aisyah, natural beauty, inilah dia. Kalau ambil gambar tu, ada je yang tak pakai makeup. Tapi nak buat macam mana kan, kamera ni bukannya dia tangkap betul. Saya pakai kamera Vivo ni memang muka pucat macam mana pun ambil gambar memang cantik. So marilah kita beli Vivo. Cuba kau pakai iPhone, habis kau berkerak semua keluar. Okay, settle satu part. Okay, next kita cubalah try lukis kening. Saya tak pandai sangat lukis kening, tapi bolehlah sikit-sikit. Abaikan parut-parut tu ya. Memang akan lambat. Okay. Okay. Ikut je kening asal. Saya tak suka buat tebal-tebal. And then tak suka start daripada depan. Macam tu je. Okay. Dapatkan dia punya ekor dulu. Nanti baru start yang lain. Okay. Korang kalau nak cakap lah sikit, nak nasihat ni. Okay, kalau korang yang jenis kerja government, ya betul, kita memang semua yang kerja government ni orang iktirafkan sebagai, apa orang kata, iktiraf sebagai makan gaji buta. Tapi kita jangan simply judge orang, tak baik. Okay, kita tahu mereka yang berniaga, mereka yang bekerja sendiri atau swasta ke apa ke, memang bertukar lumus. Tapi you all nampak tak kita orang punya pekerjaan macam mana? You all memang nampak macam masuk office lambat ke apa ke. You all tak nampak benda-benda yang lain. Macam kita orang juga, kita orang pun tak nampak pun korang kerja macam mana. Tapi kita orang tak pernah bising-bising cakap korang tak ada contribute apa-apa ke. Tak ada, tak pernah. Kita orang pun just diam.
Kalau kerja kita orang ni jenis yang betul-betul makan gaji buta apa semua, itu jenis yang tak ada pedoman lah, cakap macam tu. Kita semua bekerja. Kita semua bekerja. So, tak kisah kerja apa yang you all buat. Jangan simply judge orang makan gaji buta ke, masuk kerja lambat ke tidak. Macam dulu saya memang macam tu. Saya akui, saya pernah macam tu, berfikiran macam tu. Oh, orang yang kerja government ni macam ni, macam ni. Orang yang kerja swasta ni macam ni. Tak. Bila saya dah pernah masuk dalam dua bidang pekerjaan ni, maksud saya sektor awam, sektor swasta, saya dah pernah merasainya, and then saya pernah juga bekerja dalam perniagaan sendiri. Baru saya dapat tahu apa pandangan aku sebelum ni salah. Masing-masing ada bahagian masing-masing. Masing-masing ada kelebihan dan keburukan masing-masing. Dan orang yang bekerja, saya minta sangat orang yang bekerja dalam sektor swasta jangan sesekali memandang rendah kepada mereka yang bekerja dalam sektor awam. Dan saya nak juga yang sektor awam jangan juga memandang rendah pada sektor swasta. Sama-sama kita complete each other tau. Kita saling melengkapi. Tanpa yang bekerja swasta, yang government pun tak boleh nak berdiri. Okey, sebagai contoh okey. Contoh saya sebagai pekerja swasta, pekerja kerajaan. Okey, saya staf kerajaan. Okey, saya lapar, saya nak makan. Okey, saya pergi ke kantin. Awak ingat kantin tu yang organize pekerja-pekerja kerajaan ke, sektor awam ke? Tak. Itu adalah sektor swasta. Jadi kita ni complete each other tau. Kita saling melengkapi. So tak perlu. So saya fikir, tanpa sektor swasta pun perut aku tak kenyang. So jangan nak simply nak judge itu ini. Kita sama-sama bekerja. Saya paling tak suka sangat bila tengok buka Facebook kan, orang cakap yang duduk rumah senang lah, kata yang yang bekerja senang lah, tak payah jaga anak, hantar anak nursery, dia tak tahu kerja rumah macam mana, work from home macam mana. Astaghfirullahalazim, cukup, tak perlulah. Saya kadang-kadang macam terkilan tau, cakap kenapa masih ada lagi manusia atau kawan-kawan saya yang masih lagi berfikiran macam tu. Just relax, enjoy yourself, enjoy your work. Tak perlu nak kecoh-kecoh dengan orang punya life. Biar itu bahagian mereka. Okay, jangan cakap kalau yang bekerja dari rumah pula, yang si rumah ke apa ke, jangan pula simply judge, cakap orang yang bekerja tak tahu macam mana keadaan menjaga anak 24 jam kat dalam rumah, lepas tu nak masak lah apa semua. Sama je semua. Kita orang yang bekerja ni pun sama juga. Kita orang balik kerja ingat-ingat nak tapau tak? Nak kalau laki kau, anak kau jenis nak makan nasi yang memang nak kau masak, memang takkan lepas. Memang korang balik kerja nak kena kemas rumah, nak masak ajar anak ke apa, sama juga. Semua sama, apa-apa pekerjaan sama je. Masing-masing ada tanggungjawab masing-masing. So janganlah, tolonglah stop it lah. Sebab saya pun dah dalam alang-alang dah musim PKP ni, memang saya nak buang lah kawan-kawan yang jenis yang negative thinking macam tu. Relax lah, kita umur dah berapa pun, tak perlu nak nak beza-bezakan pekerjaan. Tak perlu nak memerendahkan orang, dan tak perlu nak meninggikan diri. Just biasa-biasa je. Kita semua biasa je. Semua alami pekerjaan yang sama. Okay, just relax lah. Okay, sambung balik tadi ni Bebe kan, inilah baru dikatakan borak-borak. Bebe tertinggal kening kita ni, tak siap. Okay, so tak perlu pekat sangat. Kalau rasa macam pekat kan, okay, tengok macam sebelah sini rasa macam pekat kan, macam tak tajam bawahnya tu, kolak jalannya. Macam tu, tarik macam tu je. Tak adalah ni kau nak pakai pemadam ke liquid paper ke, suka hati korang lah. Okay, dah settle sini kan, dah nampak macam settle sikit lah. Okay, kita ambil berus dia tadi tu.
Yang tengok tu Mel lah sihat lah sikit, borak-borak lah sikit apa-apa isu ke apa ke kan. Tapi isu negara janganlah, mak pening lah, tak boleh lah lantak korang lah. Isu negara tu masing-masing punya hak kan. So kita borak-borak isu-isu biasa je. Okay, kita berus-berusan sikit depan dia, rata-rata sikit. Okay, nampak tak dah nampak dia punya shape tu sikit. Sorry lah lighting bilik ni tak berapa kena lah. Okay. Okay, sama juga macam kat sebelah ni kita buat. Okay. Jadi tak? Gelap lah lighting kat sini. Okay. Yang tengok tu say hi lah sikit. Borak-borak lah sikit. Jangan pula ada yang kata salah anggap saya ni attention seekers pula ya. Siapa ni? Sheila Sapian. Hai akak. Hai. Tak silap. Okay, adik Sheila ni dia pun dia bukan one of my member kelas, tapi tak silap dia ni junior Betul tak Sheila? Junior kan? Junior fakulti hotel, betul? Ke salah? And then sebab saya pernah bekerja part time dekat kedai kios, macam kios dekat dalam UiTM. Saya tak ingat college apa, jangan tanya. And then dia tu memang sangat rapat lah dengan saya. Betul tak Sheila? Dan saya meniaga masa tu, saya meniaga bajet delivery, makanan delivery. Time tu dialah ketuanya. Saya meniaga time tu, saya buat part time. And then saya meniaga bajet delivery juga. Masa tu saya kesian student-student asyik makan benda yang sama. Masa tu college tu baru je. Okay. Betul UiTM. Betul. Sheila ni kalau bab dia punya geng ni, kalau bab makeup, nombor 1 memang makeup dia lagi cantik. So boleh belajar dengan dia orang ni. Saya ni biasa je, cikai-cikai je. Kadang nampak cantik, bila time live macam ni nampaklah buruk. Okay, bola bedak sikit supaya tak nampaklah comot-comot tu. Kan dah nampak tu. Tak payahlah korang nak beria, nak nak cukur-cukur ke apa ke lah. Buat biasa-biasa je. Janji nampak hidup sikit korang punya kening tu. Yelah. Adik kalau yang adik Islamik tu no comment lah kan. Macam saya ni kadang-kadang kalau ada event memang saya nak kena colour-colour sikit kening ni supaya nampak hidup. Kau tidak macam Maya, ya Allah. Hai. Rindu bottom. Alamak. Alah, bila masa je datanglah rumah. Boleh je buatkan simple. Sorry lah sesama sikit. Jangan risau, bukan corona atau coronawati, bukan, semua tidak. Dia memang macam ni. Dia kalau time datang nervous dia, sesama datang, semua datang. Dah tak payah nak tebal-tebal no. Okay. Saya memang macam ni saya tak suka tak suka tebal. Dah. Tak payahlah korang risau. Kening saya sejenis yang bersepah Siapa yang kenal, yang pernah face to face dengan saya, kening saya memang sangat bersepah. Okay, semenjak ni, bukan semenjak lah, semenjak saya bersalin ni saya tak berminat nak pakai eyeliner. Tak tahu kenapa, saya lebih suka mata macam ni. Okay, gitu. Kening on point, very natural kak. Alhamdulillah. Setelah praktis bertahun-tahun. Okay, next kita pakai mascara. Mascara saya suka brand ni sebab dia waterproof. Even kalau hujan ke, terkena air hujan ke apa ke, nampak tak? Hyper curl. Okay, pakai.
Saya terus pakai. Ada orang dia pakai apa tu yang macam pengetip-pengetip tu kan. Oh ya Allah. Saya tak yalah, malas nak pakai. Lepas tu buat layan bawah pula. Tapi memang biasa siapa perempuan mana yang pakai makeup yang aku rasa muka dia elok. Aku rasa tak ada. Memang ramai. Oh maaf, aku pula. Sorry lah, terbiasa campur-campur bahasa rojak. Yang apa orang kata, memang kadang-kadang kan kau tengok muka macam-macam. Tapi itu yang kadang-kadang seronok tau. Macam jadi lucu tau. Ada muka apa herok-berok mulut macam ni. Itu perkara biasa. So janganlah korang kutuk aku. Okay, kau nampak muka tak senonoh ni. Okay, lepas tu pakai yang sebelah. Siapa yang tengok tu Mel lah. Borak-borak lah sikit. Bosan ni. Dah tak tahu nak buat apa benda dah. Kesian makeup ni. Dah sebulan. Dah berapa bulan dah tak pakai langsung. Sebelum dia expired Mel lah kita beli. Oh ya, makeup ni walaupun saya jenis yang tak bermakeup sangat, tapi dah tiba masa dia perlu dibuang, memang saya buang Jangan simpan Walaupun saya tak jenis yang bukan nak jaga muka sangat, tapi saya memang akan buang. Sebab kadang-kadang kita takut dia menjadi chemical. Lagi teruk kan muka breakout. Nak cerita pasal breakout, ya Allah, ya Tuhanku. Muka saya memang banyak kali breakout. So jangan tanya pakai produk apa sebelum ni. Sebab macam saya cakap, saya try and error. Sebab setiap 6 bulan sekali lagi, memang muka saya kena sentiasa tukar-tukar produk. Kau tertebal pula maskara mak. Tak apalah. Siapa-siapa yang tengah tengok tu Meh lah. Jangan share tau. Segan aku. Siapa yang baru-baru masuk tu Meh lah. Borak-borak lah sikit. Say hi. Sorry lah, lighting kejap gelap, kejap terang. Tak tahu kenapa masalah dia. Siapa yang boring-boring tu Mel lah. Borak-borak dah sikit. Okey dah. Setakat ni settle lah bahagian kening kan. Okey. Oh, ada lagi satu. Sekejap. Sorry. Sekejap. Okey. Okay, sorry. Okey, untuk eyeshadow, saya memang suka sangat produk ni, Sobella. Sebab eyeshadow dia tinggal tenyih macam ni je. Nampak tak macam dah tumpul, dah kurang dah. Dia memang jenis yang jenis yang tinggal pakai je. Memang dah colour dia memang dah sedia ada cantik. Okey, so tinggal bubur je. Dia senang, tak payahlah nak pakai berus. Serius saya cakap, saya memang tak ada satu pun berus yang untuk nak sapu krim ke blush ke, memang tak ada. Memang tak ada benda-benda tu. Berus sabut banyak lah, berus jambai ni kat belakang tu. So pakai. Alah, kita tak payah pakai pekat-pekat. Sekali lagi saya cakap, tak perlu pakai pekat-pekat. Biasa-biasa je. Saya ni tak adalah profesional. Saja nak share-share. Boring kan. Okay. Lepas tu, kau dah bawah-bawah ni sekali. Okay. Okay, sebelah sini pun dah bawah ni sekali.
Okay. Nampak tak? Okay tak? Alright. Settle. Untuk mata. Okay tak? Lighting. Mana yang lain? Mainlah tengok. Okay. Alright. Nampak tak? Mata. Simple. Tak perlu nak heavy makeup. Okay. Selepas itu, okay, kalau kadang-kadang teringin juga nak pakai eyeliner, saya suka yang ni Yang ni awak kena shade dulu yang kau tengok dia ketul-ketul dia. Waterproof juga, Silky Girl. Ni memang dah lama saya pakai. Memang best. Okay. Ni. Alright. Suka pakai produk Sobella. Okay, so yang ni saya pakai lipstick. Lip matte ke lipstick ke, hantam lah, tak tahu apa lah mana satu. Sobella. Kod dia adalah Mas Ayu. Very light, very soft, tak rasa melekit, dia cepat meresap weh. Memang dah ni dah kali kedua beli. Sebelum ni dengan supplier lain, dengan agent dropship yang lain. Yang ni pula dengan dropship yang lain. Okay, tak je. Halo Mami. Hai Dayana. Dayana ni pula tak silap saya kenal sama juga kes dengan yang Sheila tu. Kita berkenalan kerja part time. Saya kerja part time jual-jual barang-barang makeup, tudung, apa semua. Dan Dayana ni pula dia bekerja depan kedai saya, kedai photostat. Buat live masak-masak pula. Allah. Tak nak lah buat live masak-masak nanti muka bukan setakat macam mayat. Macam jenglot, tahu tak? Okay. Tak nak lah muka menggerutu je. Muka tengah masak lagi lah. Dengan ada sound apa background dia tu, music background dia tu kan, si kecil tu. Lagilah. Kan tak dengar apa kan. Okay. Sorry lah, teropong pula lubang hidung besar no Okay, kita ke belakang sikit. Okay. Yang ni warna dia sangat natural, lebih kurang sikit je dengan muka kulit muka kita kan. Sebenarnya saya suka kod Cik Siti Wang Kembang, tapi dah habis katanya masa tu. Tu dia. Okay. And then apa tadi? Lip tint from Sobella juga. Okay, kita campur. Walaupun muka kita ni muka Jawa kan, tak apa, pakai je. Tak ada siapa yang melarang. Tak ada, dalam kecantikan ni tak ada yang betul, tak ada yang salah. Muka kau sekati kau. Okay. Hakai kat dalam ni dia sedap. Gigi akan merah sekejap, tapi jangan risau, dia akan hilang. Kejap, nak tunjuk lagi satu ni. Best juga, kejap. Kejap.
Okay. Ni lagi satu. Dia stick tau. Untuk blusher. Blusher stick. Brand Sticky Girl. Best juga. Sebab dia tak terlalu pekat. Kita just dap-dapkan je. Saya tak adalah apa buat kuncur-kuncur tu, tak adalah. Kan apa contour benda. Entah tu kan nak nampak muka kurus. Tak apalah. Tak payahlah. Zaman-zaman tu dah berlalu. Buat yang biasa je. Okay. Zaman-zaman tu dah berlalu. Yang ni yang bestnya. Simple weh. Tak payah nak pakai berberus weh. Aku ni tak reti nak pakai berberus. Ha tu. Dah. Ha dah. Macam ni kan. Macam tu je. Tak payah susah pakai berus nak beria sangat. At last nanti kau nak padam juga. Okay. Nampak tak? Okay. Simple tak? Dapatkan produk-produk ni segera. Okay. Pakai simple je. Dah ada mak ni kan, dia nak kena yang segera je. Dia tak boleh nak apa, lama sangat. Okay. Dah siap. Dah siap dah sebenarnya saya ni. Okay. Okay, pastikan kening on point sekali lagi. Okay, dap-dap lah sikit kan. Tak semestinya nak kena heavy. Makeup simple macam ni je pun weh. Orang tengok, oh wow, gitu. Okay. Kita cari tudung yang bersesuaian dengan makeup kita. Sekejap. Alright. Siapa tu? Norain Amir. Lama tak tengok Echa makeup. Hai, Ain. Kejap, Ain ni masa zaman diploma, betul tak? Diploma dekat UiTM Penang, tak silap saya. Kita satu bilik. Betul tak? Sorry lah, memori dah ni. Bawa anak seorang tapi banyak sangat urat dah putus. Okay, just apply tudung kita. Okay. Secara jujurnya, saya ni jenis suka selit-selit je. Okay. Saya selit macam ni. Saya selitkan lah dekat tepi tudung. Tak susah. Saya selit. Hai, siapa yang baru tengok tu, Mela, borak-borak kejap. Okay. Suka selit macam tu je. Simple. Malas lah nak buat over-over sangat. Beli banyak jarum sebab air tu dah kesian kat anak kan. Terkena jarum apa? Jarum peniti tu. Jadi kita buatlah macam ni. Simple yang boleh. Ni selitkan je. Kadang-kadang kalau rasa malas sangat, saya tak paper clip kat sini. Okay, nanti adjust lah bahagian depan ni lah. Pandai lah, korang lagi pandai. Kan, tu macam ni. Okay, cantik je. Tak perlu pakai pin tudung. Melainkan yang tadilah anak tudung tu kan, sebab besar kan. Ni belakang dia. Okay, ni depan. Habis. So, sebenarnya mudah je. Okay, nak menjadi cantik. Kan, nak lagi muka yang siapa yang geng dengan kita yang bukan natural beauty. Mana yang lain? Yang tengok tu Mela sekali. Kita borak-borak. Okay, dah siap. Okay, nak tengok dekat-dekat tak? Okay. Sorry lah, berpeluh sikit.
Okay, tengok kening. Kening saya memang sejenis yang bersepah. Tapi kalau pandai kita kemas, kita sikat kan, kita buat macam on point macam ni, dia nice. Okay. Gitu. Okay, tadi tengok eyeshadow tadi. Simple, dia tak terlalu pekat. Sorry, abaikan parut-parut. Itu bukan parut jerawat tapi parut cakaran anak. Okay. Dan lagi yang ni yang paling baru ni sakitnya, Masya Allah. Tengok bibir. Walaupun muka Jawa tapi bolehlah kita buat macam ala-ala Korean sikit bibir tu. Okay. Okay tak? Simple kan? So ya, lighting tak apa cantik lah. Okay. Simple je. Okay. Okay, nak tunjuk tadi first kali tadi mungkin ada yang tak perasan ataupun saya terlupa nak start live tadi. Okay, ni antara produk yang saya pakai lah, saya tunjuk sekali lagi. Okay, macam saya cakap, saya punya muka memang tak tahan untuk sesuatu produk tu selama 6 bulan. Jadi saya kena tukar setiap 6 bulan produk tersebut. Kalau tidak nanti kan tiba-tiba kita pakai elok je, tiba-tiba masuk bulan yang ke-7 tu, tiba-tiba lah muka menggerutu, bila cuci muka panas. Memang tak boleh. So memang nak kena tukar. Okay, ini yang first tadi, mula-mula tadi saya pakai yang spray Bio Essence spray. Tak kisahlah nak pakai sebelum ke selepas ke selepas makeup. Itu pula pada korang, itu muka korang. Kalau yang jenis betul-betul nak ikut rules tu, ikutlah kan. Okay, yang ni saya pakai yang ni spray. Okay. Okay, yang keduanya saya pakai yang ni. Hada labu Okay, yang ni dia jenis macam air. Okay. Okay, lepas tu saya pakai Safiranya Gold Essence, Bio Essence. Okay. Alright, seterusnya saya memang pakai Ohana. Tapi Alhamdulillah dah lebih 6 bulan saya masih lagi boleh pakai Ohana ni. Maksudnya banyak-banyak produk, tak kisahlah produk apa-apa, saya rasa Ohana ni memang yang serasi. Serasi dengan kulit muka. Alhamdulillah lebih 6 bulan. Yang ini adalah yang kedua. Satu tube ni boleh tahan 6 bulan lebih. Ini adalah tube yang kedua. Okay. Seterusnya untuk mata, kening tu kan, tak nampak weh brandnya apa dah. Dah tak nampak dah. Tapi dia macam lebih kurang nama dia macam essence macam tu. Ni saya ambil warna brown. Dah tak nampak dah dia punya ni nama brand. Saya pun tak ingat, tapi ada essence lah nama dia tu. Okay, lepas tu saya pakai Master Prime from Maybelline. Yang ni saya tak tahu, saya dah tak ingat apa functionnya. Terikut-ikut yang dekat viral tu. Kan, lepas tu pakai, aku pun beli, lepas tu tak pakai. Ni baru nak pakai. Dah lama. Okay, apa lagi? Tadi dah lupa. Okay, kalau nak pakai eyeliner, saya suggestkan pakai yang ni, Silky Girl yang ni. Memang best. Kau menangis time beraya ke, kau berpeluh ke, kena hujan ribut petir sekalipun dia takkan tertanggal. Saya memang dah lama pakai ni. Daripada saya umur 17 tahun lagi, daripada saya dah start pandai pakai makeup, saya dah pakai yang brand ni. Okay. Okay, seterusnya untuk apa ni? Untuk apa ke nama? Dah lupa pula, nyanyuk sekejap. Ni, mascara. Okay, saya pakai ni Maybelline Hyper Curl. Okay. Untuk eyeshadow saya memang suka produk Sebela. Saya ada lagi satu coat color tapi tak ingat tak mana. Anak main semua. Okay, and then blusher saya suka pakai brand Silky Girl. Dia jenis macam ni, jenis stick. Senang tau. Kau dap macam tu, pakai tangan tenyeh-tenyeh je. Senang, tak payah berus, rimas. And then dia punya texture dia bukan powder. Okay, kalau powder kadang-kadang saya memang alahan sikit dengan powder-powder ni, cepat terbesin. Jadi so
Bila pakai yang ni senang. Dia macam moist sikit stick dia. Bila kita pakai, dia terus, kita sapu dia terus resap. Macam habuk-habuk ni tak minat sangat lah. Kan. Okay, untuk bedak saya suka pakai yang ni, Maybelline. Kan, dia kata super cushion tu. Yang ni memang best. Dia ada sekali apa benda, dia ada sekali dia punya macam yang air-air tu. Apa benda lah, apa-apalah. Okay, lepas tu yang ni lip tint pula dah. Lipstick, lip matte yang saya suka pakai Sobella. Saya ada 4 ke 5 Sobella punya code untuk lip matte. Ada lagi, malas nak buat turun. Tapi untuk hari ni saya pakai kod Mas Ayu. Very natural, very soft, light sangat. Memang best. Contohnya macam semalam, saya punya bibir broken. Memang broken banyak tau. Memang saya sejenis, saya rasa Safika tahu dan ramai juga yang tahu, saya sejenis suka kopek-kopek bibir. Kering sangat. Semalam sangat-sangat yang macam sampai berdarah. And then saya cuci mulut saya. So sebelum tidur saya apply ni Sobella ni, lip matte ni. Saya tidur dengan berlipstick. Anak pun tengok je, kena lah maknya ni kan. Okay, tak apa, biar tidur. Jangan risau dia akan terlekat dekat bantal ke. Dia tak akan lekat-lekat dah. Dia memang tak akan lekat-lekat kat bantal apa semua. Bangun pagi, okay, dia merawat sebab dia ada honey dalam ni. Saya bukan penjual, saya bukan aja, tapi saya, benda yang saya suka saya akan share. Okay. Lepas tu saya guna lip tint. Ala-ala nampak Korean sikit tu ke kan. Ni. Itu je lah saya pakai. Apa ni? Ika Fika cakap cantik. Ya ke cantik? Alhamdulillah. Bukan senang. Lelaki sendiri pun tak puji. Okay. Nur Dayana. Okay, akak susah tak nak cuci eyeliner? Senang sangat. Walaupun akak cakap dia waterproof, tapi bila time kita nak basuh, kita gentil-gentil, dia akan senang nak tanggal. Tapi secara jujurnya saya nak bagi tahu, maskara ni agak susah nak ditanggalkan. Kena betul-betul cuci dengan yang apa tu? Sekejap saya suggestkan. Okay. Ni. Ni Ni apa ke nama, dah lupa dah. Makeup remover. Okay, pastikan bersihkan betul-betul. Kening pula bulu mata tu semua. Bersihkan betul-betul. Kejap lagi akak akan tunjuk. Okay. Pakai ni betul-betul bersihkan betul-betul. Lepas tu cuci muka, baru dia akan tanggal. Yang ni saya tapi saya suka sebab dia punya ketahanan, dari segi ketahanan. Okay, dari segi ketahanan. Tapi kalau nak pakai tu, akak suggestkan pakai time period. Kan, jadi tak perlulah setiap kali nak sembahyang nak kena cuci sangat merimaskan nanti. Just untuk dari segi ketahanan akak suka pakai ni. Tapi untuk mencuci dia akak tak suka sebab memang nak kena gentil maskara. Tetapi untuk lipstick dan eyeliner yang akak cakap tu memang sangat-sangat mudah untuk untuk dibuang, untuk dibersihkan. Okay, Fika. Betul, dalam kelas puas kopi bibir. Ya, memang sampai sekarang penyakit tu masih ada lagi. Kan, nak buat macam mana? Okay, kejap lagi saya akan buat bukan tutorial lah, nak tunjuk lah macam mana nak bersihkan muka kan. Yang mana tengok-tengok tu Mela masuk. Alamak, jadi lagi lah. Okay. Simple je. Sebenarnya bila kita cakap pasal makeup je, bila orang yang tak biasa makeup, bila kita cakap pasal makeup je, dia macam terkejut. Macam terkejut sangat, beri sangat terkejut kan. Cakap, tak nak lah, kata I'm natural beauty lah, bla 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 bla. Alah, tolong lah, klise sangat lah. Relax lah. Makeup, natural beauty semua korang punya assumption je.
Hantarlah kan muka korang. Nak cakap apa? Janji korang pandai bersihkan, korang jaga solat, tak ada masalah. Orang pernah cakap muka saya macam mayat tau. That's why saya cakap pasal mayat. Tapi memang betul. Orang fikir saya sakit ke? Akak sakit ke? Puan sakit ke? Dia macam mayat muka. Direct tau, face to face cakap pasal mayat. Kau rasa hati kau tu macam mana orang cakap macam tu? Kau punya laki pun tak cakap apa-apa. Laki pun redor tak redor lah sebelum kahwin. Adalah pakai bedak sikit, lipstick sikit, dah kahwin muka macam mayat. Redor je lah kan. Bini macam tu kan. Janji kita jaga hati dia, kita jaga perut dia, kita jaga diri dia, InsyaAllah kekal. Walaupun tak natural beauty sekalipun, at least dah kahwin, at least korang dah ada family, at least korang ada kawan-kawan yang sentiasa support korang. Jangan fikir korang belum kahwin, belum ada anak, semuanya dah gone. Tak. Sebenarnya kan banyak tau nak share. Ni nak cerita ni. Cerita pasal time beranak kan si Jasmine dulu. Ya Allah ya Tuhanku. Tak naklah mention hospital mana, tapi kita sharekan pengalaman tu. Mulalah ada mulut-mulut makcik-makcik bawang, makcik-makcik crackers ni kan. Mulalah cakap, itulah masa mengandung banyak buat dosa, banyak tak minta maaf ke orang. Ya Allah ya Tuhanku, tolong buka. Ya, mungkin itu adalah one of the reason kesukaran ketika bersalin. Tetapi macam saya cakap sebelum ni, jangan simply judge orang. Kita tak tahu itu bahagian dia. Saya rasa normal anak pertama susah. Ada orang yang anak pertama senang bersalin, anak kedua susah, anak ketiga senang, anak keempat susah. Macam ada yang gila-gila. Ada juga yang anak pertama, anak kedua senang, anak ketiga, keempat susah. Dan secara normal lah, saya rasa berapa persen lah dekat dalam Malaysia ni, anak pertama memang susah sikit nak beranak kan. Dia belum buka lagi jalan tu. Okay, even kalau korang gap dah lama sangat pun, nak bersalin anak kedua pun mungkin susah. Okay, saya kalau bab-bab orang nak touch bab-bab agama Islamik ni, saya rasa itu bukan the right way ataupun the right time you nak cakap macam tu. Just share pengalaman lah kan. Masa saya ingat pada 20 saya bersalinkan Jasmine, hari Rabu. Tak ingat. Okay, Jasmine bersalin 22 hari bulan, 21 20. Okay, pada 20 hari bulan, hari Rabu, petang tu saya dah rasa macam ada kurang pergerakan dalam dekat perut kan. Kurang pergerakan, kenapa ni anak aku ni tak bergerak kan. Kita nak kena ada kira-kira tendang dia punya kick tu kan. So memang tak sampai masa tu dah pukul 3 atau 4, tak sampai 2-3 tendangan pun. Jadi macam takut lah. Jadi saya pun pergi ke hospital ni. Masa tu usia 38 minggu 3 hari. 38 minggu 3 hari. And then nurse biasalah marah lah. Dah petang baru nak detect ke ni bla 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 bla. Bayangkan kalau dah lemas macam mana. And then dia pun check lah, yang check yang kat perut tu kan, yang dia ting yang bising tu. Memang serabut dah lah. Aku tengah risau. Lepas tu dengar bunyi-bunyi macam tu lagi kan. Elok je. Okay, lepas tu dah check elok je, tiba-tiba nak dandan tu lah. Time tu Jasmine tendang. Memang macam lawis. Memang masa tu tendang memang kuat gila. Memang yang paling kuat lah, sakit. Cakap, siut betul anak aku ni. Aku dah pernah jauh datang kemari untuk mengatakan saya duduk di puncak alam jauh kita nak ke hospital mana-mana pun agak jauh. Okay, lepas tu nurse masa tu kebetulan nurse pula ada. Kata elok ni. Tak ada apalah. Ni semua okey je. Baliklah semula.
Tapi bila dah on the way balik tu tiba-tiba sakit perut. Tapi sakit perut yang macam aku nak terberak ke. Cakap aku makan apa ni, nak tercirit pun ada. Memang dan time tu tercirit. Minta maaf lah kalau salah, kalau bahasa kasar, bahasa rojak, kejap saya, kejap aku. Itu biasalah siapa yang kenal kan. Okay, bila dah sampai rumah, okay, relax dulu apa semua. Hari Khamis tu dia main lagi. Hari Khamis tu memang dia sakit perut, tapi memang betul-betul kita berak lah kan. Memang masuk toilet tu terus okay, dah lega. Lepas tu sambung tidur. Masa tu pagi tau, pagi sambung tidur. Lepas tu dalam pukul 10 pagi tu, kenapa tak selesa perut ni, macam tak selesa sangat perut. And then masuk toilet sekali lagi, tengok kat kita punya panties tu, tengok dah ada apa, dah ada darah. Tak tahu nak cakap apa. Memang kita cakap lah, memang betul lah. Kita baca bukan macam-macam tau. Siap beli buku khas, buku hamil tau. Okay, tanda-tanda awal ke nak bersalin ke. Bukan main baca bagian nak rak. Orang share-share kat Facebook apa semua kan. Artikel tu baca bagian nak rak lah. Bila dah tiba masa, engkau kacau bila aku menjerit kat rumah ni. Masa tu suami kerja. Saya memang dah minta cuti awal. Cuti bersalin awal. Memang apa, memang dah lama lah, 2 minggu awal. Tengok tu anak aku teriak tu. Tak boleh kalau tak tengok muka mak dia, padahal dia takut dengan mak dia. Okey, lepas tu kita abaikan, bapak dia ada kat sana. Okey, lepas tu telefon lah suami kan. Masa tu pukul suku, abang sakit perut ni, sakit perut. Apa ni, dah keluar darah dah ni, macam mana ni, macam ni. Tak apa, siap-siap dulu. Okey, lepas tu dalam hati duk fikir, nak siap-siap apa lagi ni. Pagi tadi pun aku memang dah mandi. Lepas tu rasanya dia tahu kot beg aku semua kat dalam kereta. Nak siap apa, tak apalah, tunggu dia dalam pukul 10.30. Dalam pukul 10 dia ambil, bawa pergi hospital. Ya Allah, masa tu dah setiap 15 minit tau. Sempat lagi WhatsApp kawan. WhatsApp kawan saya. Siapa ya? Atin. Atin, kawan UiTM. Duk Atin, apa? WhatsApp Tin. Kau dulu sakit perut beranak macam mana Tin? Tin. Macam-macam lah tanya dia. Dia punya takut je tu kan. Lepas tu mulalah, masa tu lah drama bermula. Abang minta maaf kat suami. Memang banyak dosa dengan suami. Memang serius, sebab kita orang ni jenis yang gurau-gurau kasar. Memang kalau orang perasan, kalau orang kenal kita orang berdua, memang kita orang jenis yang bukan jenis yang sejenis yang romantik, tapi kita orang lebih kepada macam kasar, macam friend lah. Lepas tu masa tu memang drama memang sangat kuat. Lepas tu dah sampai ke hospital. Dia dah selang 10 minit. Selang 10 minit, siapa tu? Kak Farah. Waalaikumsalam. Rindu nak dengar macam ni dengar. Memang bercelotek dari tadi. Okey, dah sampai ke hospital. Berbalik pada cerita tadi, dah sampai ke hospital, cek semua, apa semua. Dah cek, tiba-tiba dia kata suruh tukar baju. Cakap tukar baju, aku dah nak beranak ke? Serius lah macam ni ke rasa nak beranak ni? Betul ke ni? Macam memang masa tu memang tak, memanglah orang kata kita ni kalau pregnant kenalah siap sedia mental dan fizikal, spiritual bagai. Tapi bila dah tiba masa tu, dia macam tak bersedia tau, mental, fizikal masa tu. Kau dengar lah anak aku bertiak tadi. Ya Allah. Okay, tak apa, kita abaikan. Okay, lepas tu dah tukar-tukar baju. Masa tu sekejap je masa berlalu, sampai pukul 2. Cakap aduhai, kata macam mana ni. Aduhai, tak teringat pun weh. Itu memang memang kekilafan saya juga. Masa tu juga saya memang tak ingat nak mengucap ke apa ke, istighfar ke, astaghfirullahalazim. Memang masa tu tak tahulah. Tu dah rasa sakit perut yang sangat kerap. Sebab dah kena seluk. Boleh dikatakan setiap 2 jam kena seluk sampai pukul 4 petang. Tiba-tiba doktor yang last tu seluk. Dia kata you dah cukup time, and then you punya sakit pun tak terkawal, tapi you punya bukaan masa tu baru 2 cm 1 cm macam tu.
dia kata kalau kita proceed dengan operation. Saya pun masa tu saya tak tahu nak cakap apa, dalam hati fikir okey juga aku nak beranak awal, aku dah takut kan, sebab saya takut sebab Jasmine dalam perut dia ada record dia lambat. Dia tak ada lambat kick. Dia selalu dalam pukul 4 ke atas baru dia nak kick. So waktu siang tak ada kick, so kita risaulah apa-apa dia lemas ke apa kan. Cakap buatlah apa yang doktor rasa boleh menyelamatkan saya dan juga anak saya. Tak okey, tak apalah macam tu. Tapi tak apa, kita tunggu dulu. Tunggu lagi. Saya pun tunggulah masa tu nak tunggu masuk ward. Ya Tuhanku. Memang ramai, memang tengah tunggu ward lah tu yang duduk tercengok je kat situ, walwil. Lepas tu dah start pukul 7 ke atas, sakit perut yang sangat kerap. Setiap 1 minit sakit. Sempat lagi WhatsApp kawan Atin kau macam, sebab saya rapat dengan Atin juga, dengan Atin. Lepas tu dan dia pula baru je melepas tempoh bersalin. Apa lagi, tanyalah dia kan, tanya. Lepas tu Atin kata insyaAllah tu Tanta besok kau bersalin. Aku cakap okey tak apa. Okey, dah pukul 7 lebih tu, dah sakit setiap minit. Cakaplah dengan nurse, sakit perut sangat ni, semua serba tak kena tau. Macam tolonglah bagi saya ubat apa-apa yang untuk meredakan perut. Dah mereda, lepas tu dia pun cakap meredakan perut. Perut saya sakit sangat, dia bagi saya apa-apa, kata pergilah makan. Dia cakap macam tu. Tak boleh makan dah, saya sakit perut sangat, tolong saya nak terberak. Saya cakap macam tu. Jangan pergi toilet, dia cakap macam tu. Saya macam terkejut. Jangan pergi toilet, habis kau saya kecil macam mana? Tak perlu, tapi saya nak terberak, saya cakap macam tu kan. Lepas tu dia kata tak perlu. Lepas tu dia panggil nurse. Dia kata ni apa ni, dia pun cakap pula speaking Kelantanis. So mak pun tak faham apa yang dia cakap, tapi CP tu dengar lah. Dia kata hak budak ni dah ni gini lah. Maksudnya dia mungkin apa yang kefahaman saya, dia kata tahap kesakitan saya tu yang kan ada yang bibi kat perut tu, yang diikat kat perut tu, apa benda entah namanya tu kan. Yang tu dah tahap yang terlalu sakit, yang tak boleh nak ditahan, yang boleh meneran untuk bersalin, tapi tak dibenarkan bersalin lagi sebab saya punya bukaan masih lagi 2 ke 3 cm. Lepas tu lambat sangat. Lepas tu buat-buatlah minum air Milo apa semua kan. Kau selalu orang lepas bersalin baru minum Milo. Ni aku ni belum bersalin dah minum Milo. Macam mana? Lepas tu dia bagi macam tempat rehat, macam bukan katil dekat ward tau, bukan, macam ada katil tempat nak seluk tu. Dia bagian tu dia bagi rehat apa semua. Lepas tu dah pukul 9 lebih. Tak boleh jadi juga ni, cakap sakit yang sakit, tak nak cakap apa, sakit contraction dia memang sangat sakit. Lepas tu cakaplah dengan nurse sekali lagi, nurse tolonglah bagi saya ubat tahan sakit, saya tak tahan. And then dia cocok, sakit dia cocok dah, kita tengah sakit perut. Lepas tu dia cocok pula time betul-betul tengah contraction tu berlaku. Jadi macam aduh, tengah menahan dia cocok kat punggung dengan menahan yang kat perut. Masa tu otak pun dah walwil dah, cakap apa benda aku nak buat ni, ya Allah. Memang tak terfikir. And then at that time barulah terfikir, Astaghfirullahalazim, barulah istighfar, barulah baca la haula wala quwwata illa billah, macam-macam lah, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, macam-macam baca, macam barulah fokus nak baca-baca apa semua. Lepas tu rupa-rupanya nurse tu dia baru nak bagi tahu, dia kata awak ni dah ambil suntikan untuk kurangkan sakit ni, awak akan rasa mengantuk tau. Memang betul. Dan je lepas nurse tu cakap, terus macam pening-pening tau, macam dengarlah nurse panggil Siti Aisyah, boleh naik ward. Dah boleh naik ward. Lepas tu dia kata awak jangan jalan galak sangat. Saya pula jenis jalan pula macam askar, laju je nono aku nak jalan, tapi mabuk tau, macam memang memabukkan rupa-rupanya, pening-pening sikit. And then nurse tu papa, masa tu ingat Khamis atau malam Jumaat. Okey, papa bawa pergi naik ward. Tertidur dalam pukul 2 pagi. Tiba-tiba sakit perut tau. Tiba-tiba doktor datang.
Rasa macam dia betul pukul 2 pagi doktor datang. Hantu ke apa ni kan. Datang-datang selok. And then dia kata dah hijau, dah keluar lendir hijau. Tu lepas tu diorang dah kecut-kecut tu, tiba saya rasa diri saya terangkat, dia pindahkan saya ke katil yang boleh bergerak tu. Nenek sampailah kat labor room, dengarkan bunyi tayar. Bunyi tayar tu. Itu je lah sebab mata kita tak nak buka sebab kita masih lagi dalam pakai yang diorang suntik ubat tahan sakit tu. Sampailah dekat bed labor room. Cik-cilik, apa hal ni? Penuh lah satu badan ni ha. Dia dah ada baugikan kita kan. Dia pakaikan kita macam kain ke apa kan. Datang pula doktor ni. Kata dah hijau dah ni. Puan, takut anak dah tertelan najis dia sendiri. Dia dah berak and then dia tertelan najis dia sendiri. Takut yang tu je lah. So adalah perbalahan di antara doktor yang dekat ward dengan doktor yang transfer saya mula-mula tadi, and then doktor yang dekat dalam labor room. Dia kata sedikit sebanyak yang saya dengar, dia kata kenapa pasien ni dibiarkan, kenapa pasien ni tak disuruh bersalin ataupun membuat pilihan yang lain sebab dah keluar lendir hijau. Sebab dia kata selalunya kalau dah keluar lendir hijau ni dia kena tunggu dalam 12 jam, 8 ke 12 jam. Kalau sekiranya tak bersalin juga, dia kena operate. And then masa tu dia check lagi, okay, masih lagi 3 ke 4 cm pula, tak boleh nak bersalin. And then okay lah, saya pun macam dah sakit sangat. Saya dah pukul tepat dalam pukul 3 suku saya dah menjerit-jerit. Sakit kau, aku punya jerit. Kau jangan main-main. Siapa pernah jerit dengan aku, kuat lagi aku jerit. Memang jerit gila-gila sakit. Memang masa tu menjerit sebab menjerit